detik permulaan. Perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berbahagia pencetus Ummah Sufyan atau dikenali sebagai Piu Sufyan, sebagai penceramah jemputan kita pada malam ini, yang berusaha Puan Wan Nur Aida binti Wan Nordin, Pengetua SMK Seri Saujana, Barisan Penolong Kanan SMK Seri Saujana yang dihormati para ibu bapa, barisan guru dan murid-murid, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua dapat berkumpul dalam satu majlis yang penuh dengan barakah, yang mana akan membicarakan berkaitan dengan satu peristiwa besar dalam kalendar Islam, iaitu peristiwa Ma'al Hijrah. Program ceramah kita pada malam ini dianjurkan
oleh Panitia Pendidikan Islam SMK Seri Saujana dengan kerjasama Musalla Al-Ghazali SMK Seri Saujana. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Zulkarnain untuk memimpin bacaan doa. Dijemput Ustaz Zulkarnain. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim. إنك رب العرش العظيم إنك البر الجواد الكريم اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis ceramah Ma'al Hijrah yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya ya Allah. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zulkarnain atas pimpinan bacaan doa itu tadi. InsyaAllah pada malam ini kita berkesempatan untuk sama-sama mendengar ceramah atau perkongsian daripada seorang penceramah jemputan yang tidak asing lagi bagi kita semua. Sebelum majlis diserahkan kepada penceramah kita, suka saya perkenalkan sedikit latar belakang penceramah kita pada malam ini. Nama penuh beliau adalah Muhammad Sufyan bin Muhammad Isa atau dikenali sebagai Piu Sufyan. Beliau merupakan seorang bekas pensyarah muda Kolej Islam Antarabangsa, anak syarikat Universiti Islam Antarabangsa, merupakan finalis pencetus ummah Astro Oasis musim pertama saluran 106 dan kini beliau aktif sebagai penceramah motivasi dan keagamaan di sekolah-sekolah dan institusi-institusi di seluruh Malaysia. Masya-Allah, sangat hebat penceramah kita pada malam ini. Untuk makluman semua hadirin hadirat, selepas ceramah ini pihak penganjur ada sediakan soalan kuis kepada para penonton. Jadi diharapkan untuk semua terus bersama dalam program, dalam ceramah ini hingga ke akhir rancangan, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Piu Sufyan untuk memberikan ataupun menyampaikan perkongsian berkaitan dengan Ma'al Hijrah. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd.
Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah bersama-sama kita memperbanyakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia hidayah dan inayah daripada Allah, alhamdulillah malam ini tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan ia menjadi jambatan untuk kita masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Senyum-senyum ternampak gusi. Terima kasih Tuan Pengurusi. Terima kasih Tuan Pengurusi Al-Fadhil Ustaz Hafiz yang berusaha, Puan Wan Noraida binti Wan Nordin selaku Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Saujana, Encik Ramizu bin Ibrahim, Guru Penolong Kanan Takbir dan Kurikulum, Puan Syarifah binti Ismail, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Siti Zainab binti Ramnun selaku Guru Penolong Kanan Kurikulum, Puan Nur Anida binti Syamsuri selaku Guru Penolong Kanan Petang. Seterusnya penyelaras program kita pada hari ini, barisan para guru, para asatizah. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, anak-anak, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jal. Amin. Pertama dan selamanya, saya nak tahu dulu adakah suara saya jelas ataupun tidak. Ya tuan-tuan, kalau suara saya jelas, sila komen di ruangan live chat ini. Jelas. Jadi saya boleh nampak lah sama ada suara saya clear ataupun tidak. Boleh komen dulu tak? Suara saya jelas ataupun tidak? Cubaan suara 1, 2, 1. Baik, Nur Aisyah Darus kata jelas. Carrots kata jelas. Okey. Adakah suara saya jelas? Boleh didengar dengan jelas? Kalau boleh dengar dengan jelas, semua sekali saya nak jemput. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Komen perkataan Allah ramai-ramai dulu di ruangan live chat kita sebelum kita berlangsung secara live pada malam ni. InsyaAllah lebih kurang sejam lebih sikit bersama dengan saya Pencetus Ummah Sufian. Dan insyaAllah pada malam ini kita nak berkongsi tentang satu tajuk yang berjudul Hijrah Menuju Syurga. So semua sekali tolong buat hashtag di ruangan live chat kita, hashtag Hijrah Menuju Syurga. Silakan ramai-ramai. Adik-adik boleh komen, tuan-tuan boleh komen, hashtag Hijrah Menuju Syurga. Boleh? Kerana ada satu janji daripada baginda Nabi SAW. Nabi sebut, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apa kata Nabi SAW? Perkataan yang Nabi sebut ini ada kena-mengena dengan tuan-tuan dan puan-puan dan juga adik-adik anak-anak yang bersama dengan saya pada malam ini, iaitu janji Nabi. Bukan janji saya ni. Ni janji Nabi SAW kepada orang yang berada di atas jalan mencari ilmu. Apa janji Nabi tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan ikut saya sebut sama-sama. Semua sebut mafhum daripada hadis tadi. Boleh? Sama-sama dengan keluarga sebut. Mafhum daripada hadis tadi ialah, baik ikut saya sama-sama. Baik boleh? Sesiapa yang berjalan dalam mencari ilmu, nescaya Allah mudahkan. Boleh? Kita cuba lagi sekali. Sesiapa yang berjalan, one more, dalam mencari ilmu, nescaya Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Gitu kan? Lagu asal dia bunyi lebih kurang macam ni. Tina ketina tanah kan. Itu lagu asal dia, lagu Hindustan. Cuma nak bagi tahu tidaklah Nabi jumpa dengan sahabat Nabi nyanyi macam tu bang. Tuan-tuan dan puan adik-adik, tidaklah Nabi jumpa dengan sahabat Nabi nyanyi sesiapa yang berjalan, tidaklah begitu. Tapi Nabi bagi tahu barang siapa menempuhi suatu jalan dalam mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju syurga. Jadi tajuk kita malam ni, sila hashtag ramai-ramai Hijrah Menuju Syurga. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Komen berkata Allah ramai-ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Komen ramai-ramai. Surah Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dengar baik-baik. Boleh Baik, sama-sama. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Allah sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta yang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta yang berjuang di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allahu Rabbi. Tuan-tuan dan puan yang mulia, adik-adik yang saya sayang. Alhamdulillah, bila kita berbicara tentang peristiwa hijrah, saya yakin ramai yang dah tahu cerita ni. Jadi malam ni saya akan sentuh sedikit-sedikit dan saya nak cuba bawa perkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Bagaimana kita nak jadi manusia yang lebih baik supaya at the end of the day kita boleh masuk ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan adik-adik, siapa dekat sini ada perancangan nak masuk syurga? Angkat tangan, komen saya. Kan? Semua orang nak masuk syurga. Orang tu baik ke, orang tu jahat ke, dia nak masuk dalam syurga. Dia buat dosa ke, dia tak buat dosa ke, confirm dia nak masuk dalam syurga. Tuan-tuan dan puan, hijrah ni apa? Hijrah ini adalah perpindahan. Hijrah ini kita berpindah. Kalau dalam konteks hijrah baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, pergi ke Yathrib. Jaraknya lebih kurang 500 km. 500 km daripada Mekah pergi ke Madinah, pergi ke Yathrib. Tapi tuan-tuan dan puan, bila kita berbicara tentang hijrah ni, dia ada beberapa kronologi peristiwa yang kalau saya cerita semua malam ni takut tak sempat, saya sentuh sedikit-sedikit. Sebelum berlakunya peristiwa hijrah, tuan-tuan dan puan, Nabi pernah berdakwah di satu tempat namanya Taif. Namanya apa bang? Namanya apa adik-adik? Namanya Taif. Dan ketika Nabi berdakwah di Taif ni tuan-tuan dan puan adik-adik, tidak ada satu pun pintu rumah di Taif yang Nabi tak ketuk, melainkan semuanya Nabi ketuk dan Nabi ajak kepada Allah dan Rasul. Tapi tuan-tuan dan puan, tahu tak apa hasilnya? Tidak ada seorang pun yang nak ikut dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang mulia, adik-adik, abang kakak, walaupun mereka tak ikut dakwah Nabi, Nabi okey. Cuma mereka ni, cara mereka entertain Nabi tu, cara mereka treat Nabi tu, bila Nabi dah berdakwah dekat sana, mereka tak terima dakwah Nabi, mereka halau Nabi daripada Taif dengan cara bagaimana? Budak-budak dekat luar ni, anak-anak muda dekat luar ni, berhambat Nabi dengan batu. Nabi dibaling dengan batu daripada depan, belakang, kiri dan kanan sampai luka-luka badan Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan, kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Dalam keadaan Nabi sakit, dalam keadaan Nabi bersedih, Nabi sakit, darah masih mengalir daripada badan Nabi. Tuan-tuan dan puan dan saya kena belajar benda ni. Dalam keadaan Nabi sakit, Nabi masih boleh tadah tangan dan Nabi mendoakan kebaikan kepada orang yang baling batu kepada dia. Ini hebatnya baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tuan-tuan dan puan, hijrah yang saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan dan puan buat pada malam ni. Yang pertama, kalau betul serius nak masuk dalam syurga, hidup ini terlampau singkat untuk kita membenci manusia yang lain, maka belajarlah kita memaafkan orang lain, kerana hari ini tuan-tuan dan puan, kita mendengar berita kematian setiap hari di mana-mana sahaja. Boleh dapat sesuatu, tuan-tuan dan puan, sama-sama kita hijrah diri kita, susah-susahkan diri, tinggalkan apa yang Allah benci. Nanti Allah tunaikan hajat di hati. Can you get the words? Tuan-tuan dan puan, siapa yang dapat perkataan ni, tolong komen ramai-ramai. Boleh? Susah-susahkan diri, tinggalkan apa yang Allah benci. Nanti Allah tunaikan hajat di dalam hati.
Tuan-tuan dan puan bayang, dalam keadaan Nabi kena baling dengan batu, kena baling, dalam keadaan Nabi masih sakit lagi. Ketika Nabi berhenti di suatu tempat, tuan-tuan dan puan, Nabi masih boleh mendoakan kebaikan kepada orang yang baling batu kepada dia. Inilah akhlak baginda Nabi SAW. Kemudian selepas peristiwa tersebut, tuan-tuan dan puan, Nabi menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 kenabian, Nabi kembali ke Mekah memperbaharui suruhan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu. Dan kemudian selepas itu apa tuan-tuan dan puan, kita pun tahu Nabi berkahwin dengan Aisyah. Dan kemudian selepas itu, tak lama selepas itu berlaku peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan dan puan juga tahu, sebelum berlaku peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi telah diuji dengan pelbagai ujian. Bang, Nabi pernah diuji dengan pelbagai ujian sebelum berlakunya peristiwa hijrah yang kita nak cerita malam ni. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, apakah ujian yang Nabi terima sebelum Nabi diisra'kan, tuan-tuan dan puan? Ya, tuan-tuan dan puan tahu, antaranya dakwah di Taif, tentangan dakwah yang cukup kuat. Siapa lagi bang? Kematian Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda Nabi SAW yang sangat dicintai. Sedih tak tuan-tuan dan puan? Sedih. Nabi berdakwah ditentang habis-habisan. Isteri Nabi meninggal. Kemudian bapa saudara Nabi, Abu Talib, meninggal. Pelbagai ujian datang kepada Nabi. Ketika Nabi sedang bersedih, maka Allah bagi hadiah kepada Nabi, iaitu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Nabi diangkat, dibawa pergi ke Palestin, dibawa naik sampai ke langit 7, sebab Allah nak tunjuk kepada Nabi besarnya, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah Nabi terima perintah solat. Cerita bab tu panjang pula tuan-tuan, 2 jam lagi kan. Kemudian berlaku bai'ah yang pertama pada musim haji tahun ke-12 kenabian. Kemudian Nabi telah buat pertemuan dengan 12 orang lelaki daripada Yathrib. Lanjutan daripada pertemuan pertama di Aqabah, Mina pada tahun ke-11 kenabian ini, kesemua 12 orang lelaki itu telah bersetuju masuk Islam dan berbai'ah dengan Nabi SAW. Maka ketika itu, Mus'ab, ketika itu Nabi telah menghantar seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair untuk mengikut rombongan 12 orang tersebut untuk pulang ke Yathrib. Tujuan dia supaya Mus'ab bin Umair dapat mengajar orang-orang yang masuk Islam di Yathrib tentang syariat-syariat Islam. Kemudian sampai ke bai'ah yang kedua pada musim ke-13 kenabian, seramai 70 orang lelaki dan 2 orang wanita beragama Islam dari Yathrib datang ke Mekah mengerjakan haji. Bincang, akhirnya mereka juga berbai'ah dengan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan, bila cerita pasal bai'ah ni, ni saya ringkas ni kan. Bila kita bercerita tentang bai'ah Nabi, bai'ah ni tuan-tuan dan puan, dia bukan benda kecil tau bang. Dia satu benda besar bila mereka nak berbai'ah dengan Nabi, kerana ketika tu Nabi dah mula melihat satu peluang baru dalam dakwah. Nabi melihat di Madinah, Nabi melihat di Yathrib satu tempat yang terbaik untuk Nabi meluaskan lagi ajaran Islam. Dan satu fakta yang tuan-tuan dan puan kena tahu pada malam ni, adik-adik kena tahu. Kan, apa dia? Fakta dia adalah Nabi berhijrah ke Yathrib, Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi berhijrah kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi bukan pergi ke sana sebagai pelarian, tetapi Nabi sebenarnya dijemput oleh orang-orang Madinah, dijemput oleh penduduk Madinah untuk menyebarkan ajaran Islam. Maksudnya Nabi berhijrah kerana arahan perintah daripada Allah. Tapi realitinya tuan-tuan dan puan, bila nak berhijrah ni susah ke senang? Tuan-tuan dan puan, sajalah saya nak tanya pada malam ni. Adik, abang, kakak, nak hijrah ni susah ke senang? Nak berpindah susah ke senang? Sebab ada di kalangan sahabat-sahabat yang berada di Mekah, dia nak berhijrah ke Madinah ni, bukan cerita mudah. Sebab ada di kalangan mereka dah kaya raya. Dah kaya, dah ada rumah. Kalau kita nak ambil dengan konteks zaman sekarang kan, dah ada rumah dah bertingkat-tingkat, dah ada kereta, dah ada segala-gala kat situ. Tiba-tiba dapat perintah hijrah. Maka siapa yang boleh buat perintah ini? Hanya orang-orang yang betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul beriman dan percaya dengan janji Nabi SAW, yang akan mampu buat. Tuan-tuan dan puan bayang kalau tuan-tuan dan puan sekarang berada di KL, tiba-tiba tuan-tuan diarah berpindah ke Sabah. Contoh. Tuan-tuan dah ada rumah, dah ada kereta, dah ada segala-gala, tiba-tiba disuruh pindah. Tak semudah tu nak pindah bang. Tak semudah tu nak pindah tuan-tuan dan puan.
Sebab itu saya suka bila mula-mula program tadi dibukakan sebuah lagu. Lagu ni sangat ada kena-mengena dengan kita. Dalam lagu tu dia kata apa? Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan. Betul bang. Hijrah ni memerlukan pengorbanan. Sebab ketika Nabi nak tinggalkan Mekah, nak pergi Madinah tuan-tuan, Nabi pun ada perasaan macam kita. Meninggalkan kampung halaman sendiri. Tempat membesar, tempat yang sangat disayangi dan dicintai. Nak ditinggalkan bang, bukan mudah. Bahkan ada di kalangan para sahabat nak pergi hijrah ni. Bila nak hijrah ni, tuan-tuan dan puan, tak boleh bawa apa-apa pergi sana, tuan-tuan bayang. Tuan-tuan, daripada Mekah pergi Madinah, jarak dia lebih kurang 500 km bang. Zaman tu tak ada Belfire. Zaman tu tidak ada kenderaan macam zaman kita. Suruh sampai kan. Tidak ada AirAsia. Teng, tak ada bang. Yang ada pada zaman tu apa tuan-tuan dan puan? Yes. Unta berkualiti tinggi. Kan. Unta. Teng. Maka kalau ketika itu para sahabat mental tak kuat, tak boleh hijrah bang. Itu point nak bagi tahu. Bermaksud dalam kehidupan kita ni, bila kita nak lakukan perubahan, kita nak berhijrah, mesti akan ada halangan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Itu yang saya bawa ayat Quran mula-mula tadi. Bukan saja saya baca tuan-tuan dan puan, adik-adik, abang kakak. Kalau masih ingat ayat Al-Quran saya bawa mula-mula tadi, surah apa? Cuba komen ramai-ramai. Kalau lupa, saya bagi tahu balik surah Al-Baqarah ayat 218. Nanti buka Quran tengok boleh Tuhan sebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta yang berjuang di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan dan puan, bila Nabi nak berhijrah, Nabi berhijrah secara senyap-senyap supaya perancangan hijrah Nabi ni tidak diketahui oleh orang Quraisy. Maka bila nak lakukan permulaan hijrah ni, nak berhijrah ni, banyaklah cabaran dia. Pelbagai cabaran. Ada yang kena tangkap, ada yang kena seksa. Setelah bai'ah Aqabah kedua, Islam mula mendapat tapak yang kukuh, disebarkan tanah Arab, iaitu di Yathrib. Kan? Walaupun belum pasti dengan masa depan di Yathrib, di Madinah ni tuan-tuan dan puan, namun keimanan yang tinggi, penduduk Mekah yang beragama Islam sedikit demi sedikit pergi berhijrah. Cabaran banyak tak? Banyak. Roadblock banyak tak? Banyak bang. Kan? Nak merentas kena buat surat tak? Nak kata buat surat tu tidaklah kan. Sekarang yang kena buat surat. Jadi banyak sekatan telah berlaku terhadap umat Islam ketika nak lakukan hijrah. Antara yang masyhur yang biasa kita dengar adalah kisah Abu Salamah dan Ummu Salamah dan anaknya yang dipisahkan oleh kabilah dan keluarga mereka. Abu Salamah nak pergi hijrah, dilepaskan ke Yathrib, tapi Ummu Salamah ditahan oleh keluarga. Lepas setahun, barulah Ummu Salamah dibebaskan oleh keluarga. Lalu pergilah dia bawa anak dia pergi berhijrah. Jauhnya berapa jauh tuan-tuan dan puan? Sejauh lebih kurang 500 km. Berjalan kaki tuan-tuan dan puan. 500 km berjalan kaki. Boleh fikir tak? Hanya orang yang betul-betul kental jiwanya, hebat imannya, boleh lakukan hijrah. Maka tuan-tuan dan puan, inilah hijrah. Maka kalau kita nak jadi manusia yang lebih baik selepas ini, semua ini bermula dengan diri kita. Bermula dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan, semua angkat tangan kanan, tak tangan dekat dada. Ikut saya sama-sama sebut. Semua sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebut wahai diriku. Semua sebut wahai diriku. Iman adalah membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lidah, dibuat dengan perbuatan. Tuan-tuan dan puan, ikut saya sama-sama malam ni insya-Allah. Wahai diriku, iman adalah membenarkan di dalam hati, diucap dengan lidah,
dibuat dengan perbuatan. Tuan-tuan dan puan, ketika Nabi nak berhijrah, Nabi berbai'ah dengan para sahabat nak pergi hijrah ni. Tuan-tuan dan puan, rasa-rasa sahabat-sahabat ada tanya tak? Ya Rasulullah, kalau kami ikut projek hijrah kau ni ya Rasulullah, kami hijrah, kami tinggalkan segala-galanya hanya semata-mata kerana Allah dan Rasul, apa kami dapat ya Rasulullah? Tuan-tuan dan puan rasa-rasa kan, agak-agak Nabi janji apa dengan sahabat? Nabi nak jadi seorang pemerintah ni, nanti pergi Yathrib, jadi Perdana Menteri. Dah ada kuasa, agama Islam makin tersebar. Tuan rasa apa Nabi janji kepada para sahabat? Sebab ada para sahabat akan meninggalkan kekayaan, meninggalkan segala-gala, meninggalkan kenangan, kekayaan, segala yang ada di Mekah, hanya semata-mata nak ikut Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan, adik-adik tahu tak apa Nabi janji? Tahu tak Nabi janji apa? Bang, abang, kakak, adik-adik, tuan-tuan dan puan, Nabi janji, Nabi tak cakap panjang. Apa janji Nabi? Syurga. Nabi janji syurga. Ya Rasulullah, kalau kami ikut kau ya Rasulullah, kami dapat apa wahai Rasulullah? Nabi jawab, syurga. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan, siapa ada perancangan nak masuk syurga? Sila angkat tangan, komen, saya. Tuan-tuan dan puan, bila Nabi cakap syurga kepada para sahabat, tuan-tuan dan puan, berimannya para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Sahabat tak tanya pun dekat Nabi, ya Rasulullah, boleh percaya ke apa cerita ni kan? Betul-betul ke boleh dapat syurga ni wahai Muhammad? Betul-betul ke ni? Cakap betul-betul kan? Tak ada bang, tak ada adik. Bila Nabi kata syurga, sahabat beriman dengan Nabi walaupun mereka belum pernah melihat syurga, tapi mereka tahu bagaimana keadaan syurga yang digambarkan. Tak pernah tengok syurga tuan-tuan dan puan. Tapi bila Nabi kata janji syurga, sahabat korbankan diri, korbankan masa, korbankan tenaga, korbankan segala-galanya hanya semata-mata kerana Allah dan Rasul. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Allahu Rabbi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab tu kalau ada di kalangan kita dia rasa diri dia berdosa, jangan takut, jangan bimbang. Allah dah sediakan syurga untuk orang yang berbuat kebaikan. Dan juga Allah sediakan syurga untuk orang-orang yang pernah berbuat kejahatan dengan satu syarat. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Tuhan, selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan, abang, kakak, adik-adik, semua sekali, kalau anda sedia sebut Allah, Allah, komen perkataan Allah ramai-ramai dahulu. Baik, kan? Ringkas je cerita kita malam ni, saya tak boleh sentuh semua, nanti tak cukup masa. Jadi bila Nabi nak berhijrah, tuan-tuan dan puan, abang, kakak, bila Nabi nak berhijrah, mula-mula mereka tak tahu. Tetapi rahsia mereka tu telah digembar-gemburkan oleh syaitan. Ketika mereka merancang plan nak pergi hijrah kan, waktu tu bukan ada grup WhatsApp bang, boleh bincang. Okey, malam ni kita gerak pukul apa. Tak, bincang macam tu settle. Kemudian terus plan nak berhijrah. Tapi tuan-tuan dan puan, dalam banyak kisah-kisah sahabat yang berhijrah, ada satu kisah ni saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan. Sahabat-sahabat yang lain berhijrah, semuanya berhijrah secara senyap-senyap. Tetapi siapakah yang berhijrah secara terang-terangan? Siapa tuan-tuan dan puan yang berhijrah secara terang-terangan? Kan? Manalah tahu kejap lagi ada soalan tu kan. Siapa yang berhijrah secara terang-terangan? Yes, orang yang berhijrah secara terang-terangan pada waktu tersebut adalah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, abang, dia bertawaf kat Kaabah tu, dah bertawaf kan. Dia buat pengumuman kau. Dia buat pengumuman. Apa pengumuman? Wahai orang kafir, wahai orang Quraisy, wahai bangsa Arab kan.
buat pengumuman. Umar buat pengumuman. Bila nak berhijrah, Umar buat pengumuman. Dia kata, hei muka buruk. Hei kamu. Hei bangsa Arab. Hei Quraisy. Aku nak bagi tahu. Ana Umar Al-Khattab. Aku Umar Al-Khattab. Pagi esok aku nak berhijrah. Aku nak pergi Yathrib. Aku nak berhijrah, aku nak ikut jalan ni. Siap tunjuk jalan tuan-tuan dan puan. Wah ni Umar. Umar ni memang rare bang. Umar ni memang hebat abang kakak, jangan main-main kan. Aku esok nak berhijrah, aku nak ikut jalan ni. Siapa-siapa ada perancangan nak tengok, siapa-siapa yang berminat nak seorang anak jadi yatim piatu, nak seorang isteri jadi janda, esok aku hijrah, cuba-cubalah halang aku di sini. Orang Quraisy waktu tu kecup perut bang. Kecup perut sebab dulu sebelum Umar Al-Khattab masuk Islam, dialah ketua Roblox. Dialah ketua Roblox tuan-tuan dan puan. Bila dia masuk Islam, Masya Allah, Tabarakallah, Umar menjadi orang yang sangat-sangat hebat dengan keberanian dia. Jadi ada beberapa sahabat join Umar pergi berhijrah sekali bang. Waktu hari esok Umar nak berhijrah tu, Roblox semua telah dibatalkan. Roblox semua dibatalkan tuan-tuan dan puan bila Umar berhijrah. Allahu Rabbi. InsyaAllah, Tabarakallah. Tuan-tuan dan puan, sebab itu hari ni, kita tengok bila Nabi nak berhijrah. Bila Nabi nak berhijrah, kan? Bila Nabi nak melakukan hijrah, peristiwa Nabi nak berhijrah dah tahu, orang Quraisy nak bagi Nabi lepas tak tuan-tuan dan puan, adik-adik? Tak semudah tu bang. Maka ketika itu, usul membunuh Nabi oleh Darul Nadwah. Parlimen Quraisy. Tuan-tuan dan puan jangan tahu orang Quraisy juga bersidang. Mereka telah bersidang di dalam parlimen mereka. Pada hari Khamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian. Darul Nadwah iaitu parlimen Quraisy telah bersidang untuk berbincang bagaimanakah taktikal untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja di Mekah, malah menghentikan terus-menerus daripada merebak ke tempat-tempat yang lain. Nampak? InsyaAllah, Tabarakallah. Apa berlaku? Risau bang. Bila tengok dakwah Nabi dah mula berkembang, orang Madinah dah mula terima, orang Madinah pun berkorban, orang sahabat-sahabat daripada Mekah juga berkorban. Mereka berkorban tinggalkan segala-galanya di Mekah untuk pergi ke Madinah kerana Allah dan Rasul, dan orang-orang di Madinah bersiap sedia untuk korbankan diri dia pula. Bagi apa-apa yang mereka nak. Sediakan rumah, sediakan makanan, sediakan segala-galanya untuk sambut sahabat-sahabat saudara baru daripada Mekah. Dan mereka tak semudah tu nak pergi. Maka mereka bersidang. Dan mereka dah rasa risau, orang Quraisy dah rasa risau kan. Jadi masa mereka buat mesyuarat tu tuan-tuan dan puan. Masa buat mesyuarat tersebut, mereka buatlah dalam satu bilik, satu tempat. Mereka berbincang, mereka bersidang. Di dalam mesyuarat tersebut, ada seorang lelaki tua yang join mesyuarat tersebut. Yang mana lelaki tua itu sebenarnya adalah seekor iblis yang menyamar sebagai seorang tua daripada Najd. Jadi mereka bincang. Adalah beberapa cadangan bincang. YB. Okey, silakan YB untuk bentangkan bagaimana, apa pandangan YB tentang perkara ini. Tuan, saya nak bertanya. Tuan-tuan tahu tak siapa speaker di dalam tu? Kan? Siapa speaker mesyuarat pada waktu tu? Speaker mesyuarat pada waktu itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal jadi speaker mesyuarat. Tuan, saya nak bagi cadangan dan juga pandangan. Saya berpandangan apa kata kalau kita tangkap Muhammad dan kita penjarakan dia. Tangkap Muhammad dan penjarakan dia. Lelaki tua ni tuan-tuan yang join mesyuarat tu, kan? Angkat tangan. Sorry, maafkan saya tuan-tuan dan puan. Saya tidak bersetuju. It's not relevant. Gitulah kan. Tidaklah cakap bahasa Inggeris waktu tu. Tapi saya kata, saya tak setuju. Tuan bukan tak tahu Muhammad ini ramai pengikut. Boleh tengok dekat Facebook dia berapa ramai follower, Instagram dia, Twitter dia berapa ramai follower, kan? Iaitu tuan-tuan dan puan jangan percaya pula. Zaman-zaman tu mana ada Instagram, mana ada TikTok, mana ada YouTube channel dan sebagainya, kan? Tapi tuan-tuan dan tuan, apa berlaku pada waktu lelaki tu bagi tahu, takkan tuan tak tahu. Muhammad ini ada ramai pengikut. Kalau kita penjarakan dia, pengikut-pengikut ni mesti akan cari jalan bagaimana nak membebaskan Muhammad. Dan benda ni tak akan selesaikan masalah. Maka dia pun bincang, bersidang sampai Ishak Bib. Kan? Ishak Bib tu tak adalah tukar tambah je kan. Bincang, datanglah lagi cadangan yang lain. Sehinggalah datang satu cadangan. Susah sangat.
Tuan, saya berpandangan dan saya bagi cadangan, kalau dah buat macam ni tak boleh, tangkap tak boleh, kurung tak boleh, penjara tak boleh, semua tak boleh. Saya cadang, kita tangkap Muhammad, kita bunuh sahaja Muhammad. Lelaki yang sama, lelaki yang tua tadi tuan-tuan dan puan-puan, yang dikatakan iblis itu, terus respon. Kalau cadangan macam ni, bagus. Aku setuju dengan kau. I love you, kan? I love you, tu tak adalah, kan, mana ada. Tapi nak bagi tahu, terus lelaki tua tersebut respon dan dia bersetuju dengan cadangan. Tangkap Muhammad dan bunuh saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, abang kakak tengok muka ustaz. Sekarang ni orang Quraisy nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak berjaya ataupun tidak? Dalam mesyuarat tersebut mereka juga telah membincangkan. Baiklah, kalau kita nak bunuh Muhammad, macam mana cara dia? Kan? Maksudnya bang, ketika mereka nak bunuh Nabi Muhammad ni pun mereka ada perasaan risau. Bukan senang-senang punya kerja nak bunuh orang ni bang. Maka ketika itu mereka telah bincang. Ada seorang bagi cadangan. Macam ni tuan, saya punya cadangan. Kalau kita nak bunuh Muhammad, jangan bunuh seorang-seorang bang. Itu kurang bijak nama dia kan. Cara nak bunuh Muhammad ni senang je. Kita kumpulkan daripada setiap puak. Kita kan ada banyak puak. Jadi apa yang penting, kerjasama. Tidaklah kata macam tu Kita ada ramai puak ni. Setiap daripada puak kita ni, kita hantar satu wakil. Kita hantar seorang lelaki yang paling rare. Yang paling sadar. Kan? Macam saya tak sadar kat sini. Saya sadar kat perut. Kan? Yang paling sadar. Yang paling pandai main senjata. Hantar daripada setiap puak ni satu wakil. Dan bila kita nak bunuh Muhammad, kita bunuh dia secara serentak. Sekerap pap bunuh sekali. Barulah nanti bila Muhammad mati, kabilah-kabilah ataupun puak ataupun daripada kaum, daripada pihak Muhammad tidak boleh menuntut bela. Jahat bang cara dia bunuh dia. Tuan-tuan dan puan, bermaksud taktikal mereka nak bunuh Nabi Muhammad ni macam mana? Kumpulkan daripada setiap puak, hantar satu wakil. Bila nak bunuh serentak. Bunuh serentak. Bila bunuh serentak, nanti nak menghadap ke mahkamah susah bang. Sebab ramai yang terlibat dan puak di sebelah Nabi Muhammad SAW akan susah nak tuntut bela. Sebab ramai yang bersepakat. Ramai yang bersekongkol dalam pembunuhan tadi. Umpama macam ni tuan-tuan dan puan, 11 buah negara bantai satu negara. Kan susah satu negara tu nak membela diri. Macam itulah jahatnya perancangan mereka. Dan Allah sebut mereka merancang, Allah juga merancang. Tapi perancangan Allah lebih baik, tuan-tuan dan puan. Kalau kita pakai logik akal, 11 lawan 1, confirm kalah lah. Confirm kalah. Itu pakai logik akal kita. Tapi Allah tidak menggunakan logik akal manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala ada perancangan dia yang tersendiri. Maka tuan-tuan dan puan, sebab itulah beriman kepada Allah. Benda yang sangat-sangat penting kita kena buat dalam kehidupan kita. Dan apa juga ujian kehidupan kita? Apa juga ujian? Keimanan kepada Allah, benda nombor 1. Yakin rezeki itu milik Allah. Yakin segala-galanya milik Allah. Maka kalau kita minta pada Allah, kita usaha, Allah mesti tunjukkan jalan. Tuan dan puan, boleh Kalau anda sedia sebut Allah, komen perkata Allah ramai-ramai dulu. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Seperti mana tuan-tuan dan puan tahu, bila Nabi nak berhijrah, baik. Tibalah masa lepas dia dah meeting tuan-tuan dan puan, dah meeting, ahli mesyuarat tingkap mereka tadi, kan, pun tanya. Okey, kalau macam ni kita setuju. Semua setuju. Setuju. Bila kita nak mula? Tadi baru meeting bang. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan. Bila nak mula? Malam ni kita mula. Masya Allah. Tadi baru meeting. Nak start dah endorse dah ada chop farm. Quraisy. Kan? Terus start kerja bang. Malam tu apa berlaku? Dalam masa yang sama penjenayah-penjenayah dah mula melakukan persiapan. Mereka dah lakukan persiapan. Setiap daripada kabilah mereka telah memilih 11 orang penjenayah berprofil tinggi. Kan? Mereka telah memilih 11 orang penjenayah yang berprofil tinggi untuk melaksanakan misi jahat tadi, membunuh Nabi SAW secara berjemaah. Ramai-ramai bunuh. Jahat kan? Maka ketika itu mereka lah bertolak daripada Mekah apabila malam menjelma. Kan? Bila malam menjelma,
iaitu malam 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Ni tarikh-tarikh saya sebut ni, taklah manalah tahu saya nak tanya masa soalan hujung nanti kan. Bila malam menjelma, malam 27 Safar tahun ke-14 kenabian, 11 orang penjenayah tersebut telah berkumpul di depan rumah Nabi. Kan, Nabi pergi rumah, Nabi balik, Abu Bakar dah standby dengan persiapan yang sepatutnya untuk berhijrah. Mereka kepung rumah Nabi. Teng 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 tereng teng 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 tereng teng 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 teng. Lagu tu tak ada, aku tambah ajalah. Mereka pun berkumpul. Sorry tuan-tuan dan puan, saya kalau ceramah memang ada sound effect sikit kan. Kan. Seorang pergi cek. Cuba cek Muhammad ada dalam tak? Bila cek, yes, Muhammad ada dalam. Kopi. Kan. So mereka dia siap sedia nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Ali pun dah standby di tempat pembaringan Nabi, maka Nabi nak keluar. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi ambil pasir, Nabi lempar. Bila Nabi lempar, dengan izin, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, penjenayah yang berada di luar rumah pada waktu tu, mereka dia macam mamai, kan? Mamai, marilah bergoyang, kan? Macam mamai, macam boleh lepas kena ketum, kan? Dia tak sedar. Maka ketika tu Nabi pun keluar. Nabi keluar daripada rumah, pergi ke rumah Abu Bakar untuk memulakan projek hijrah, memulakan hijrah. Kan? Masa dia keluar, tu ada penduduk Mekah yang sama. Mereka nampak Nabi Muhammad tengah berjalan selambera, kan? Seiring dan sejalan teneneng, seindah bunga di taman. Kan? Lagu tu tak ada lah. Kan? Mereka nampak Nabi keluar. Ada orang kampung nampak. Bila dia nampak, dia pelik kan. Dia pun terkejut dan terkentut. Kan? Tak adalah terkentut tadi. Dia terkejut lah. Bila dia terkejut, tuan-tuan, apa berlaku? Dia tengok, tadi dalam meeting kata nak bunuh Muhammad. Macam mana Muhammad boleh keluar selamba? Dia pun pelik kan. Maka bila dia sampai di rumah Nabi SAW, dia nampak di luar rumah tu, orang tu masih ada lagi. Tapi dia macam, mama, kan? Dia terkejut. Kan? Kan? Kenapa? Kan? Kau buat apa ni? Muhammad dekat dalam. Muhammad kat dalam. Kan? Tu bahasa sembang lah bang. Bahasa sembang tuan-tuan. Muhammad kat dalam. Aku nampak Muhammad dah keluar tadi. Tak. Muhammad dekat dalam. Dekat luar. Kat dalam. Kat luar. Kat dalam. Dah bergaduh pula. Kan? Sebab dia penjenayah di luar tadi tu. Mereka masih bersangka-sangka Nabi Muhammad masih berada di dalam. Mereka tak tahu Nabi Muhammad dah keluar daripada rumah tadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika tu dia pergi kejut member yang lain yang dah mula mati tidur tu, mereka bangun standby kepung, pergi cek daripada celah-celah pintu. Cek, nampak ada orang. Cek, ada tak Muhammad? Ada, atas katil, cantik. Kan? Bila dah jumpa dalam keadaan macam tu, apa yang berlaku tuan dan puan? Mereka berpecah pintu. Pang, teng teng teng, teng teng teng. Muzik pula keluar lagi kan. Bila pecah pintu tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, maafkan saya ya sebab sound effect macam tu nak bagi berbeza sikit pendekatan ceramah malam ni. Bila masuk kan, dah sampai dekat tempat pembaringan yang disangkakan Nabi Muhammad sedang berbaring dekat situ. Maka ketika ni nak bunuh, bila nak bunuh ni macam mana? Kalau kita, waktu tu nak bunuh lah, bila nak bunuh member lain semua tahan. Kenapa? Nak bagi nampak kejam sikit. Kan dah jumpa dah sasaran lah. Target dah ada, nak bagi nampak kejam sikit macam mana? Kita jangan terus cucuk. Tak berapa kejam. Apa dia buat? Kita selak selimut ni, terselak, baru kita cak sekali ramai-ramai. Biarkan dia mati dalam keadaan terkejut. Gitu kan. Maka setelah diselak, baru nak cak, tengok yang ada dekat situ bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi diorang ni semua terkejut. Bila pula engkau ada kat sini? Mana Muhammad? Mereka tanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak tahu. Tak bagi jawapan. Maka kena bantai lah waktu tu. Pam-pum. Nabi Muhammad dah selamat sampai di rumah Abu Bakar. Dah selamat pun bergerak mengikut perancangan. Nak pergi hijrah kan. Saya cerita sampai setakat ni tuan-tuan dan puan dah pukul 9 dah tu. Dah pukul 9 dah tu. Tuan-tuan dan puan saya sayang. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. 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 Kalau anda sedia sebut Allah, Allah.
Allah. Komen berkata Allah ramai-ramai dahulu. Tuan-tuan dan puan yang saya sayang, maka ketika itu apa yang berlaku? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW dan juga Abu Bakar mulakan berhijrah. Berhijrah, dia ada dua jalan. Satu jalan utara, satu jalan selatan. Jalan utara ni nak bagi faham, dia macam jalan highway lah kan. Jalan kalau ikut jalan yang biasa tu, kalau kita ikut jalan yang biasa tu tuan-tuan, ramai orang tahu jalan tu. Bila ramai orang tahu jalan tu, senanglah mereka nak tapau Nabi, senanglah mereka nak cari Nabi. Maka ditukar plan. Ditukar plan ikut jalan lain, ikut jalan selatan. Adalah jalan-jalan tikus yang digunakan untuk sampai ke Yathrib. Maka ketika itu bila Nabi bergerak bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Abu Bakar, apa berlaku pada waktu itu? Nabi telah bersembunyi seketika di sebuah tempat namanya adalah Gua Thur. Di Gua Thur selama 3 hari. Walau kalau kita lihat dekat sini lokasi Gua Thur, sebaliknya baginda menuju ke selatan Mekah sebagai jalan keluar Nabi daripada Mekah. Setelah 5 batu berjalan, Nabi sampai di Bukit Thur. Ketika naik di atas bukit ni, kaki Nabi yang mulia melecet. Tuan-tuan dan puan, bila Nabi sampai pergi ke Gua Thur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, apa berlaku? Gua Thur ni, nak pergi ke Gua Thur ni, dia adalah gua semata-mata batu. Dia adalah bukit semata-mata batu. Tuan-tuan dan puan boleh bayang tak kalau bukit semata-mata batu? Jadi bila nak naik memang susah. Sebab tu saya kata daripada awal tadi, peristiwa hijrah, bila Nabi nak berhijrah, hijrahnya Nabi SAW ni, kalau mental tak kuat, kalau keimanan tak kuat, memang tak akan sampai. Sebab tu orang yang keyakinan dia betul-betul kuat, dia betul-betul boleh berhijrah. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Abu Bakar tengok Nabi nampak termengah-mengah, kaki Nabi dah mula melecet, Nabi dah mula sakit. Maka ketika itu, tuan-tuan nampak apa berlaku? Abu Bakar buat apa? Abu Bakar telah papah Nabi. Abu Bakar angkat Nabi. Ya Rasulullah, naik sini. Ya Rasulullah, main sini. Main aku papah engkau ya Rasulullah. Tuan-tuan dan puan, kalau saya ceramah di luar, kan? Kalau saya ceramah di luar, kalau bukan kerana PKP, biasa saya akan suruh buat apa? Saya akan panggil seorang pelajar. Abang, main sini bang. Main. Saya akan panggil pelajar datang dekat saya, apa saya buat? Saya akan suruh budak tu naik belakang saya. Dan saya dengan sengaja bawa naik belakang saya bawa pusing dalam dewa, naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga kan. Lepas tu saya cerita, abang kakak, saya kata kan, kalau abang kakak tengok ustaz bawa abang ni, ini tangga ni senangnya panjat ni. Saya kata, itu pun saya dah termengah-mengah. Maka bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, papah Nabi, pergi panjat Bukit Thur tu. Sampailah ke Gua Thur. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan tahu tak siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Adik, tahu tak Abu Bakar As-Siddiq tu siapa? Abu Bakar As-Siddiq ni abang kakak, dia bukan sahaja sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia juga adalah bapa mertua kepada Nabi Muhammad SAW. Hebat tak tuan-tuan dan puan abang kakak? Nampak tak pengorbanan? Kerana sayang dan kasihnya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW, dia papah Nabi bawa naik ke Gua Thur tu. Kerana sayang pada Nabi. Tuan-tuan dan puan, apa perjuangan kita hari ni? Apa hijrah kita nak buat pada hari ni? Tuan-tuan dan puan, hari ni kita tak dapat jumpa dengan Nabi SAW. Kita tak boleh nak mengangkat Nabi seperti mana Abu Bakar boleh mengangkat Nabi dalam peristiwa hijrah. Tapi ada satu benda tuan-tuan dan puan boleh buat pada malam ini, termasuk saya adalah, kita masih lagi boleh mengangkat, boleh menjunjung ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Sebab itu di awal tadi saya sengaja saya sebut perkataan ni. Susah-susahkan diri, tinggalkan apa yang Allah benci. Nanti Allah bagi segala hajat di dalam hati. Tuan-tuan dan puan, sebab itu dalam kehidupan kita, kalau tak mampu buat semua sunnah Nabi SAW, jangan tinggal semua. Jangan tinggal semua. Sebab Nabi nak kenal kita di akhirat nanti macam mana bang? Orang yang banyak mengamalkan sunnah Nabi, orang inilah yang akan dikenal oleh Nabi SAW di hari akhirat kelak. Sebab itu antaranya adalah dengan memperbanyakkan selawat, dan Nabi dah bagi tahu dah pada kita tuan-tuan dan puan. Nabi dah bagi tahu, bukan bagi tahu pada kita. Nabi dah sebut lama dah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Kalau sunnah yang lain kita tak boleh nak apply, mari hari ni kita ambil peluang. Kita banyakkan selawat kepada Nabi SAW.
Selawat dengan saya sama-sama. Boleh? Sama-sama. Bismillah. 1, 2, mula. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Baik. Baik. Kemudian nak cerita dalam gua pula kan. Panjang pula cerita dalam gua tu, tak apalah. Saya skip lagi lah. Bila Abu Bakar dan juga Nabi SAW dah sampai dalam gua Thur, di Bukit Thur, maka ketika tu berita tentang Nabi terlepas. Berita tentang kegagalan 11 penjenayah yang kononnya dikatakan berprofil tinggi untuk bunuh Nabi Muhammad telah sampai kepada dia orang ada WhatsApp dalam grup WhatsApp dia kan. Grup WhatsApp Quraisy official. Weh Muhammad terlepas weh Muhammad terlepas weh. Kan dah sudah kan. Tak adalah mana ada grup WhatsApp waktu tu kan. Maka tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku pada waktu tu? Berita terlepas. Bila berita terlepas, Abu Jahal marah. Abu Jahal marah. Bila Abu Jahal marah, Abu Jahal dah boleh tahu dah. Dia dah boleh dapat dia punya first expectation. Aku tahu ke mana Muhammad pergi. Dia pun pergi. Kan? Siap lagu bagai. Tak adalah lagu tak ada macam biasalah. Next, bila Abu Jahal sampai ke rumah Abu Bakar, diketuknya pintu rumah Abu Bakar. Buka pintu. Buka pintu. Anybody home? Anybody home pula. Bahasa Inggeris lagi keluar. Tak adalah. Abu Bakar ketuk pintu. Buka pintu. Waktu tu apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Kan? Buka lah pintu tu. Yo pakcik, WhatsApp bro. Kan? Tuan-tuan tahu tak siapa yang buka pintu tu? Itulah anak Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Buka. Maka dia tanya pada Asma. Abu Jahal dalam keadaan marah ni. Abu Jahal tu besar orang dia, tinggi orang dia, tegap orang dia. Perumpamaan Abu Jahal dengan Asma pada waktu tu, seumpama Abu Jahal ni macam Undertaker lah. Kan? Siapa yang pernah tengok wrestling tak faham apa saya cakap tu. Abu Jahal ni tinggi, sadar, tegap. Asma tu budak kecil. Asma, aina abuki? Asma, mana abah kamu? La adri, saya tak tahu pakcik. Asma, aina abuki? Mana abah kamu? Saya tak tahu pakcik. Tuan-tuan dan puan, abang kakak, Asma tahu tak mana abah dia pergi? Asma tahu tak mana bapak dia pergi? Sebenarnya Asma tahu. Tetapi Asma telah dididik dengan perjuangan Islam. Asma telah dididik biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Allahu Akbar. Asma kecil-kecil dia dah faham. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap titis peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Allah tujuan kami, Rasulullah teladan kami. Al-Quran pedoman hidup kami. Jihad adalah cita-cita kami. Mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Tu lagu nasyid. Tapi nak bagi tahu, Asma dah faham tentang perjuangan. Kalau Asma sekecil itu faham tentang perjuangan, maka tuan-tuan dan perempuan, semua komen ramai-ramai, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ni bang adalah perjuangan. Di mana pun lapangan kita. Kalau kita jadi pelajar, perjuangan kita sebagai seorang pelajar. Tuan-tuan jadi seorang pendidik, mengajar dalam keadaan PDPR. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa tu berpangku tangan. Hidup adalah perjuangan. Kalau ada di kalangan tuan-tuan diuji dengan kehilangan pekerjaan, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Sebab itu kalau orang tu keyakinan dia kepada Allah tinggi, insya-Allah selesai masalah ni semua.
Keyakinan ni yang kena bentuk. Keyakinan ini yang kita kena bentuk. Bila keyakinan itu dah ada, kita faham hidup adalah perjuangan, hidup perlukan pengorbanan, insya-Allah Allah akan bagi kepada kita kekuatan walau besar mana pun ujian dalam kehidupan kita. Tu cerita dia tuan-tuan dan puan. Bila Asma tak buka cerita, Abu Jahal ni bang, orang tengah marah muka tengah merah. Asma, mana abah kamu? Saya tak tahu pak cik. Abu Jahal tarik tangan dia tinggi-tinggi, tarik tangan, pam, tampar Asma. Jatuh, berguling budak tu. Ada riwayat mengatakan tercabut subang, anting-anting pakai tercabut. Maksudnya kuat. Asma buka mulut tak tuan-tuan dan puan? Tak buka mulut bang. Asma. Dah kecil je. Pun faham tentang perjuangan. Hidup adalah perjuangan tuan-tuan dan puan. At the end of the day, kita semua nak masuk dalam syurga. Dan syurga ni bukan percuma. Syurga ni kita kena buat kerja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syurga ni bukan percuma tuan-tuan dan puan. Nak masuk syurga ni tuan-tuan dan puan kena buat kerja. Termasuk saya. Dalam konteks hari ni, kalau kita berada dekat rumah, yes, rumah kita adalah perjuangan kita. Jaga anak isteri kita. Tegakkan Islam dalam diri kamu. Nescaya Islam akan tertegak di muka bumi. Tegakkan Islam di dalam rumah kamu. Islam akan tertegak di muka bumi. Boleh tak kau ramai-ramai sekejap? Tegakkan Islam di dalam rumah kamu, Islam akan tertegak di muka bumi. Jadi macam mana? Kita berhijrah dalam konteks yang kecil dulu, dalam rumah tangga kita. Bermula dengan didik anak kita supaya jaga solat awal waktu. Bermula dengan didik anak kita supaya menggunakan social media dengan benda-benda yang baik. Bermula dengan didik anak kita buat benda-benda untuk cari semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap lapangan adalah perjuangan. Seorang pemimpin, perjuangan dia sebagai seorang pemimpin. Seorang mak ayah, perjuangan dia mendidik anak-anak. Sebab itu, Nabi pernah bagi tahu pada sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa yang mandul? Tuan-tuan dan puan, siapa yang mandul? Semua orang boleh jawab. Bahkan sahabat pun jawab benda yang sama. Apa dia orang mandul ni? Orang yang mandul ni orang yang tidak ada anak. Ya Rasulullah. Nabi kata tak, kan? Siapakah orang yang mandul? Kata Nabi SAW, orang yang mandul ni tuan-tuan dan puan adalah orang yang ada anak, tapi anaknya tidak boleh menjadi aset untuk dia masuk dalam syurga. Orang yang mandul ni, orang yang mandul ni adalah orang yang ada anak, macam kita, ada zuriat kan. Macam saya anak dah 4 orang dah, alhamdulillah. Tapi anak tak boleh bawa masuk dalam syurga. Tak boleh menjadi asbab masuk dalam syurga. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ini hijrah kita malam ni. Hijrah daripada konteks yang kita bawa dalam rumah tangga kita dulu. Rumah tangga saya, rumah tangga tuan-tuan dan puan. Apa dia? Tegakkan Islam di dalam rumah kamu. Islam akan tertegak di muka bumi. Boleh bang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Itu belum cerita lagi masa Abu Bakar masuk dalam gua. Abu Bakar dah sampai kat gua tu, sampai kat Bukit Sur ni tuan-tuan dan puan. Dah sampai dekat Bukit Sur ni, kan? Abu Bakar masuk dulu. Muhammad, kamu tunggu luar, biar aku masuk dulu. Tahu tak Abu Bakar buat apa tuan-tuan dan puan? Abu Bakar masuk dekat situ bukannya cek signal wifi. Bukannya cek tandas function tak function. Tak. Memang tak ada pun benda tu. Abu Bakar cek dalam gua tu selamat ataupun tidak untuk diduki. Untuk didiami selama beberapa hari. Maka bila Abu Bakar masuk, dia nampak apa? Dia nampak ada macam lubang-lubang. Lubang-lubang yang dipercayai ada serangga di dalam dia. Kan? Abu Bakar buat apa? Dia kuis-kuis kaki dia, dapat nampak ada lubang. Okey, ambil kain tutup. Ambil kain tutup. Ambil kain tutup. Dah tutup. Dia ada bawa kain sekali. Maka apa berlaku pada waktu tu tuan-tuan dan puan? Bila dah tutup, ada satu lubang kosong. Nak tutup tak boleh sebab kain tak cukup. Kain tak cukup pula kan. Dan waktu tu kain tak cukup. Maka waktu tu apa Abu Bakar buat? Abu Bakar duduk di atas lubang yang Abu Bakar yakin ada benda berbisa di dalamnya. Abu Bakar duduk dekat situ dan panggil, ya Rasulullah, masuklah. Nabi pun masuk. Kan, kalau saya nak cerita betul-betul panjang ni bang. Nabi pun masuk duduk bersembunyi kat situ sementara waktu kan. Sehinggalah akhirnya Nabi tertidur di atas riba Abu Bakar As-Siddiq. Bila dah tertidur, ditakdirkan pada waktu tu ada binatang berbisa nak keluar. Bila binatang berbisa tu nak keluar, dia keluar dekat laluan yang Abu Bakar duduk tu, yang Abu Bakar tahan tu. Bila keluar, apa hal pula ni kan? Ini laluan biasa ya kalau aku nak kau pada lubang ni kan?
Keluar tak boleh. Keluar tak boleh. Kita kasih sengat satu kali. Wasirah. Kan? Dia pun sengat. Binatang tu pun sengat. Dia sengat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sengat. Bila dah kena sengat, Abu Bakar ni manusia macam tuan-tuan dan perempuan. Abu Bakar ni manusia macam kita semua. Bila dah kena sengat, sakit tak bang? Sakit. Adik-adik yang saya sayang, pernah tak kena cubit dengan mak ayah korang? Pernah kena cubit tak? Pernah lah kena cubit. Sebab P. Yusofian pun pernah kena cubit. Dulu masa saya kecil-kecil, saya pun nakal juga. Kena cubit sakit tak? Sakit. Keluar air mata. Kan? Bayangkan Abu Bakar kena sengat dengan binatang berbisa. Sakit tak? Sakit. Tapi Abu Bakar kena sengat dalam keadaan sakit ni adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan dan perempuan. Abu Bakar tak menjerit. Aduh! Tak ada. Tak jerit bang. Tak jerit. Kita jangan kata binatang sengat. Lipas terbang. Lipas terbang bang. Terkejut. Terkejut. Beruk kita. Sikit-sikit. Kan? Sikit lagi dia beruk dah. Nak bagi tahu. Kan? Kita tuan-tuan dan perempuan. Allahumma salli ala Muhammad. Abu Bakar kena sengat. Waktu tu sakit. Bila dah sakit tu apa berlaku? Abu Bakar dia macam ni tuan-tuan dan perempuan. Bila kita sakit, kita tahan. Apa berlaku? Abu Bakar kena sengat. Kena sengat. Abu Bakar diam. Bertahan. Sengat lagi. Diam. Kena sengat lagi. Diam. Bila dah kena sengat banyak kali, Abu Bakar manusia macam kita. Dia pun sakit. Cuma dia tak menjerit. Tuan-tuan dan perempuan, abang kakak, adik-adik tahu tak kenapa Abu Bakar tidak menjerit? Sebab Nabi sedang tidur. Nabi sedang tidur dan Abu Bakar tak sampai hati nak kejutkan Nabi yang sedang penat pada waktu itu. Maka Abu Bakar kena sengat. Abu Bakar tidak beralih tapi hanya bertahan. Bila bertahan, sakit bang. Maka air mata tu gugur. Bila air mata tu jatuh, tuan-tuan, jatuh tu yang terkena dekat muka baginda Nabi SAW. Hebat tak bang Abu Bakar bang? Allah Rabbi. Sampai ke tahap macam tu. Tak sampai hati nak kejutkan Nabi yang sedang tidur, maka Abu Bakar memilih untuk bertahan. Maka ketika tu bila kena kat muka Nabi, Nabi bangun. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, aku kena sengat. Kenapa kau tak bagi tahu pada aku, wahai Abu Bakar? Ni dialog bang Ni contoh dialog. Kenapa kau tak bagi tahu pada aku, wahai Abu Bakar? Kau sedang tidur ya Rasulullah. Aku tak sanggup untuk bangunkan engkau daripada tiduran. Kena sengat bang. Tak beralih. Semata-mata sayang kepada Nabi SAW. Allah Rabbi. Maka ketika itu, Nabi buat apa? Nabi ludah. Nabi ludah di tempat yang terkena sengat tu. Dengan izin Allah, sengatan tersebut sembuh dengan sendirinya. Tuan-tuan dan puan jangan tak tahu Nabi Muhammad SAW ni mukjizatnya banyak. Dan mukjizat yang masih ada dengan kita, mukjizat paling besar itu adalah Al-Quran. Ada dalam rumah kita hari ini. Mukjizat tu masih ada dengan kita sekarang. Itu yang masih ada dengan kita sekarang. Yang besar tu Al-Quran, As-Sunnah. Masih ada dengan kita sekarang. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, yakinlah orang yang hidupnya berpaksikan Al-Quran, Allah akan bantu dia. Sebab dalam hidup ni, kita nak Allah sayang pada kita. Maka kalau nak Allah sayang pada kita, rujukannya adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Boleh tuan-tuan puan kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Baik, saya ringkaskan cerita. Lepas tu Abu Bakar pun keluar. Bila dah keluar tu, terus declare, siapa-siapa dapat jumpa Muhammad, dapat tangkap Muhammad, kita hadiahkan dengan 100 ekor unta. So cerita tu pun nak cerita panjang lagi kisah dia. Masa pun dah semakin pendek. Bertolak daripada Gua Thur pergi ke Madinah. Selepas 3 hari di Gua Thur, seorang lelaki yang telah dilantik namanya Abdullah bin Uraikid. Seorang penunjuk jalan yang mahir. Tapi dia bukan beragama Islam. Boleh dipercayai. Jumpa dengan Nabi di Gua Thur dan bawa bersamanya kenderaan untuk bergerak ke lokasi yang seterusnya. Kan? Kemudian sehinggalah sampai di Quba selama 4 hari. Pada hari Isnin, 8 Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian Nabi Muhammad SAW, dan rombongan sampai di Quba, dan di Quba Rasulullah SAW singgah di rumah Kalthum bin Al-Hadam. Baginda menetap di sana selama 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis di Quba, dan di situlah baginda mengasaskan masjid dan bersolat di dalamnya. Baik, sehinggalah akhirnya Nabi sampai ke Madinah. Sampai di Yathrib Madinah pada hari Jumaat,
12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Baginda bertolak ke Madinah dengan rombongannya. Bila masuk waktu solat Jumaat, baginda singgah untuk solat Jumaat di sebuah kawasan lembah di perkampungan Bani Salim bin Auf. Seramai 100 orang lelaki menyertai mereka dalam solat tersebut. Hanya bila Nabi sampai dekat Madinah, penduduk Madinah seronok. Mereka rasa teruja nak jumpa dengan Nabi SAW. Mereka tak pernah lihat wajah Nabi, tapi bila Nabi sampai tu mereka dapat rasakan itulah dia Muhammad SAW. Mereka sambut beramai-ramai. Tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Unta pun lalu deng dedeng 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 kan. Bila dah sampai kat sana, masing-masing menawarkan kepada penduduk Mekah, mainlah sini ya Rasulullah, mainlah sini rumah saya ni boleh lepas renovate, dapat pasang aircon apa semua, ada astro lagi kan. Ada astro tu tak adalah, aircon tu tak adalah, tapi masing-masing nak tawar kepada Nabi. Nabi kata sabar, relax dulu, relax brother relax kan. Sehinggalah akhirnya apa yang berlaku waktu tu, rumah Abu Ayyub Al-Ansari telah menjadi tempat menetap Nabi SAW di Yathrib apabila unta baginda berhenti di kampung Bani Al-Najjar, iaitu kampung keluarga pihak bapa saudara sebelah ibu baginda. Unta tu dia jalan sampai dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia pandang kiri, deng 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 deng, duk 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 duk, dia pun turun. Bila turun, okey, sinilah kita menetap. Begitulah lebih kurang tentang peristiwa hijrah yang berlaku, walaupun kisahnya panjang tetapi ada banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Jadi bila kita berbicara tentang hijrah ni, nama tajuk pun hijrah menuju syurga, ada beberapa benda penting yang kita nak kongsi pada malam ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Okey. Siapa ada perancangan nak masuk dalam syurga? Sila angkat tangan, komen saya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup kepada ceramah pada malam ini, siapa yang ada perancangan nak masuk dalam syurga, sila komen saya ramai-ramai. Terima kasih. Ada satu hadis daripada baginda Nabi SAW. Nabi sebut, al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sa'imi fi syahr Ramadan. Nabi sebut ada 4 golongan yang dirindukan syurga. Jadi hijrah yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan buat pada malam ni, yang pertama hijrahlah dari sudut membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, Nabi sebut ada 4 golongan yang dirindukan syurga. Dengan erti kata lain, syurga tadah tangan, syurga doa nak jumpa 4 golongan ni. Golongan yang pertama kata Nabi SAW adalah golongan yang hidup dia ada masa dengan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan dan puan, time-time PKP ni, hati rasa tak tenang, hati rasa serabut dan sebagainya, please tolonglah cari masa untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran, faham Al-Quran, paling penting amal apa yang ada di dalam Al-Quran. Yakinlah orang yang ada masa dengan Al-Quran, Allah sayang, Allah akan bagi kepada dia kemudahan dan ketenangan tanpa mengabaikan aspek berusaha secara fizikal. Itu kena faham. Lepas tu hijrah juga, tapi berusaha mesti diteruskan secara konsisten, dan percayalah hidup ini sebenarnya hakikatnya adalah perjuangan. Adalah pengorbanan. Bang, ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat untuk kita menetap, tapi ini adalah tempat untuk kita bercucuk tanam. Dunia adalah jambatan untuk pergi ke alam akhirat, maka jadikan dunia ini sebagai jambatan untuk kita masuk ke dalam syurga. Boleh Al-Quran, itu basic dia. Mesti ada masa dengan Al-Quran. Yang kedua Nabi sebut wahafizil lisan, iaitu orang yang menjaga perkataan. Tuan-tuan dan puan, akhir zaman ni ramai orang kita tengok dah mula tidak menjaga bahasa. Perasan ke perasan? Adik-adik yang berada di Twitter kan, kalau berada kat Twitter tu saya tengok kebanyakan komen-komen. Bukan semualah. Rakyat Malaysia ni banyak sangat komen-komen yang bersifat negatif. Pada saya lah, bukan semua. Hari ini kita berbicara menggunakan lisan, dan lisan tu dah ada 2. Satu lisan di mulut, satu lisan di tangan. Setiap benda kita cakap, setiap benda kita tulis, at the end of the day akan dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebut ada 4 golongan yang dirindukan syurga. Ciri yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang bila bercakap, dia cakap benda yang baik-baik. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau nak cakap, cakaplah benda yang elok-elok. Cakap dengan isteri benda elok-elok. Cakap dengan anak-anak benda elok-elok. Dengan kawan-kawan benda elok-elok. Cakap yang baik-baik. Buat yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. Nanti yang datang insya-Allah benda yang baik. Benda yang baik-baik. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah baik. Yang ketiga. Al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin ta'lil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an. Wa mut'imil ji'an ini sangat sesuai dengan kita time-time PKP ni bang. Wa mut'imil ji'an ini kata Nabi SAW adalah ciri yang ketiga yang syurga doa, syurga rindu nak jumpa dengan dia. Siapa? Orang yang ada satu perangai, dia suka bagi makan kepada orang yang sedang lapar. Maksudnya ada perangai suka bersedekah, suka berinfak, suka bantu orang lain. Kalau semua di kalangan kita ada satu perasaan nak bantu jiran-jiran kita saja, semua orang ada perasaan yang sama, insya-Allah Malaysia akan jadi lebih baik. Semua ada perasaan macam tu kan? Kalau semua orang ada, insya-Allah Malaysia akan jadi lebih baik. Sebab semua orang ada kelak, ini adalah janji yang diberi oleh Nabi SAW. Wa mut'imil ji'an, bagi makan kepada orang yang sedang lapar. Syurga rindu nak jumpa dengan dia. Tuan-tuan dan puan, siapa ada perancangan nak masuk syurga? Komen, saya. Maka insya-Allah kalau kita buat perkara-perkara ini, jadilah kita salah satu daripada golongan yang dirindukan syurga. Dan yang keempat Nabi sebut wasaimi fi syahr Ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bahasa mudahnya banyakkan berpuasa supaya kita boleh menundukkan nafsu kita, kita boleh tahan diri kita daripada buat benda-benda yang berdosa, yang merosakkan diri kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada satu lagu. Saya nak nyanyi satu lagu lah sebelum saya tamat. Boleh ke? Tapi dah 9.30 ni. Boleh ke kalau saya nak nyanyi satu lagu ni? Sempat lagi ke? Dah 9.30. Ada ke yang sanggup nak mendengar ni? Kan? Okeylah, sebagai penutup lah untuk malam ni, satu lagu saya nak hadiahkan kepada SMK Seri Saujana. Tapi lagu ni lagu Hindustan sebenarnya. Tak tahulah pernah dengar ke tidak. Lagu asalnya adalah lagu Janam Janam. Pernah dengar lagu Janam Janam? Siapa pernah dengar lagu Janam Janam? Sila komen, saya kan. Siapa yang pernah dengar kan? Lagu Janam Janam ni dulu pernah viral. Lagu asal dia bunyi lebih kurang macam ni lah. Lagu asal dia. जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा. Contoh So bila saya nyanyi P.U. Sufyan nyanyi, kita tukar sikit. Semua hashtag Janam Janam by P.U. Sufyan. Boleh? Hashtag Janam Janam by P.U. Sufyan, boleh? Baik, sekarang saya tukar konten lagu ni jadi konten Janam Janam yang telah berhijrah. Gitu kan? Hashtag Janam Janam by P.U. Sufyan. Baik, dengar sama-sama. Bismillah. Jangan kau lupa pada Tuhan, jangan solat fardu kau tinggalkan, ingatlah Rasulullah, dialah contoh ikutan. Di sinilah kebahagiaan sesungguhnya, pasti engkau dapatkan. Yang berlalu, oh biarkan ia terus berlalu. Pintu taubat masih terbuka untukmu. Allah sayang kepadamu dan terima oh taubatmu. Hanya ingat Allah, ketenangan hidup pasti engkau dapatkan. Ya Allah, ya Allah. Hanya ingat Allah, ketenangan hidup pasti engkau dapatkan. Maka tuan-tuan dan puan yang saya sayang, semua komen ramai-ramai sebagai penutup kita malam ni. Semua komen, wahai diriku, betulkan solat kamu, nescaya betullah hidup kamu.
Semua kami ramai-ramai, wahai diriku, betulkan solat kamu, nescaya betullah hidup kamu. Wahai diriku, solat yang serabut, hidup yang serabut sebenarnya datang daripada solat yang serabut. Wahai diriku, andai benar kamu berhijrah, kamu ingin masuk dalam syurga, jagalah solat kau. Jagalah solat kamu. Kerana kita hidup untuk Allah sayang pada kita. Dan Allah pasti sayang pada kita. Andai kita menjaga solat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, kita ambil ruang dan peluang ni, mudah-mudahan kita bukan sekadar berbicara tentang menuju syurga, hijrah menuju syurga, tapi kita perbaiki urusan ibadah kita, keyakinan kita bahawa setiap benda yang berlaku dalam dunia ni ada hikmah dia. Siapa yang sabar, siapa yang berjuang, siapa yang beriman, siapa yang berjuang, siapa yang berjihad untuk cari redha Allah, Allah sediakan ruang untuk dia untuk berada dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya pencinta semua Sufian, saya minta ampun dan maaf ada kata ada salah dan silap dalam penyampaian saya pada malam ni. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam saya tutup bicara pada malam ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan keluar lagi, saya serahkan kepada saudara pengurusi majlis kerana kita ada soalan kuis selepas ini. Semua komen ramai-ramai. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Komen berkata Allah ramai-ramai. Dan saya serahkan kepada Fadil Ustaz Hafiz, pengurusi majlis kita. Faliyat tafadhal mashkura. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadil Ustaz Sufian ataupun Piu Sufian atas penyampaian ceramah tadi. Atau mungkin kita boleh buka satu dua soalan Ustaz untuk hadirin. Kalau ada soalan untuk Piu Sufian, boleh type dekat ruangan chat, mungkin satu dua soalan sekejap. Ada persoalan atau kemusykilan yang nak tanya berlatih dekat mana jahanam-jahanam tu, jangan cakap lah, jangan tanya pula salah. Boleh silakan type dekat live chat tu kalau ada soalan kepada Piu Sufian, ataupun mungkin dah jelas rasanya satu perkongsian yang padat dengan masa yang singkat. Kalau nak rungkaikan dengan lebih jelas mungkin ambil masa yang panjang. Tapi alhamdulillah dapat disampaikan dengan baik oleh Piu Sufian kita pada malam ni. Kalau ada soalan boleh type dekat live chat bawah. Baik, soalan daripada Danish Amar Rizal. Satu soalan lah hari ni insya-Allah. Okey, satu soalan silakan Ustaz. Ustaz, bagaimanakah untuk kekal istiqamah untuk berhijrah? Terima kasih untuk soalan itu. Baik. Ada banyak cara, tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ulama ajar pada kita satu benda, kata para ulama, kalau kita benar-benar nak berhijrah kepada benda yang baik, maka istiqamahlah berada di dalam majlis ilmu, Ustaz. Istiqamahlah kita berada di dalam majlis ilmu. Sebab orang-orang yang berada dalam majlis ilmu ni, mereka berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Dan asbab kemuliaan majlis ilmu ni, kalau adik Danish Amar Rizal selalu mendengar ceramah, kuliah-kuliah ataupun berada dalam circle yang positif, insya-Allah Allah akan bagi kepada kita kekuatan untuk kekal istiqamah untuk berhijrah. Siapa nama ni Danish? Dalam hidup ni Danish, Ustaz cakap jujur, tak ada orang tak pernah buat dosa. Yang pegang mikrofon yang ceramah malam ni pun banyak dosa. Tak ada orang tak pernah buat dosa. Danish, andai kata dosa saya ni Allah buka bagi semua orang tengok, nescaya lalu tepi saya pun dah bau busuk. Sebab semua orang ada dosa. Tapi sebaik-baik manusia yang buat dosa adalah, apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah buat dosa, Danish. Tapi sebaik-baik manusia, sebaik-baik pendosa, kata Nabi SAW, adalah orang yang buat dosa, dia nampak dosa dia dan dia bertaubat kepada Allah. Jadi insya-Allah Danish, nak kekal istiqamah, rajin-rajinlah dengar ceramah agama, konten-konten agama, berada dalam circle yang positif, suasana support yang positif, insya-Allah Allah akan bagi kita kekuatan untuk beristiqamah jadi manusia yang lebih baik. Sebab ini boleh masuk dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Okay, Alhamdulillah. Satu soalan cukuplah Ustaz. Mungkin dah panjang sangat. Kita ada kuis pula sebenarnya. Tapi satu nak balas pantun Ustaz sikit tadi. Ustaz bagi pantun ni. Kata Aci yang moderator tak bagi pantun Boleh. Ma'al hijrah satu teladan. Terima kasih Yusufian. Cukup Ustaz, 2 rangka Ustaz. Okay, balas Okay, baik, insyaAllah kita ke slot seterusnya iaitu kuis Ma'al hijrah. Untuk makluman hadirin hadirat yang bersama kita dalam live YouTube Sarjana Channel ni, kuis pada malam ni terbahagi kepada 2 kategori iaitu kategori murid dan kategori guru dan ibu bapa. Untuk kategori murid ni, ikutlah murid sekolah menengah ke kalau ada, sekolah rendah ke kalau ada, terbuka. Asalkan dia murid sekolah. Jangan pula mak ayah berlakon jadi murid pula. Sebab sekarang kan PDPR kan mak ayah semua jadi murid Ustaz. Sekarang kan PDPR kan. Jadi untuk kuis ni murid sahaja. Okay, murid sahaja kategori pertama. Kategori kedua pula nanti kita buka kepada guru-guru dan ibu bapa. Okay. Hadiah akan diberikan kepada 3 pemenang bagi setiap kategori. Ada 3 pemenang bagi setiap kategori. Jadi cara nak jawab adalah orang yang paling cepat dekat live chat dan paling tepatlah, cepat dan tepat. Cepat dan salah tidak dikira. Cepat dan tepat. Okey, baik. Jadi sila bersedia di ruangan chat untuk murid-murid yang ada bersama dengan kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi untuk kategori pertama, kategori murid, saya serahkan kepada Cikgu Nur Ain Dasran untuk slot kuis kategori murid. Dipersilakan Cikgu Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Yusufian, kepada Puan Wan Nuraida, pengetua dan Ustaz Hafizan moderator kita pada malam ini. Okey, saya tengok dekat dari tadi saya sebagai JK Teknikal, saya tengok dekat ruang chat yang menonton pada malam ini bukan sahaja murid daripada SMK Sri Sarjana. Pelbagai sekolah. Jadi saya rasa agak menarik sedikit jika kita berikan kuis ini terbuka kepada semua murid. Okey. Soalan yang pertama, sila bersedia semua murid-murid. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi dan umat Islam daripada mana ke mana? Sila jawab dekat ruang chat Hijrah bermaksud perpindahan Nabi dan umat Islam dari mana ke mana? Dari ni dan ni. Saya nampak Nurul Syadatul dah jawab. Nur Aisyah. Oh, Nurul Syadatul. Okey, Nurul Syadatul. Okey. Terima kasih Nurul Syadatul. Okey, Nurul Syadatul nanti teruskan bersama dengan kami dan nanti saya akan berikan macam mana untuk dapatkan maklumat anda Okey, terima kasih Nurul Syadatul. Okey, soalan yang kedua. Tahun 2021 iaitu pun pada tahun ini bersamaan dengan berapa hijrah? Bersamaan dengan berapa hijrah tahun 2021? Type dulu dekat ruang chat. Okey, kita dah ada pemenang dekat sini, Ain Nazri Terima kasih. Sekejap Ain Nazri. 1443 hijrah. Okey, Aini Nazri nanti tolong kekal sampai ke hujung majlis nanti Nanti saya akan berikan link untuk maklumat macam mana nak bagi tahu saya tentang pemenang pada malam ini. Okey, terima kasih. Tahniah Aini Nazri. Alhamdulillah. Okey, soalan yang terakhir. Sebelum berlakunya hijrah, Rasulullah SAW telah menyebarkan Islam secara A. besar-besaran, B. kecil-kecilan, C. sembunyi, D. terang-terangan. A. besar-besaran, B. kecil-kecilan, C. sembunyi dan D. terang-terangan. Sila jawab huruf sahaja sama ada A, B, C ataupun D. Nur Hazika. Okey, tahniah Nur Hazika. Alhamdulillah kita dah ada 3 orang pemenang. Jadi saya harap 3 pemenang tadi
pemenang-pemenang kuis, ya bolehlah email saya, ya maklumat yang diminta saya dah postkan dekat ruang chat, ya email kepada saya cikguaindasran@gmail.com. Okey. Tahniah kepada 3 orang pemenang kita dan saya harap yang lain terus bersama dengan kami sehingga ke hujung majlis nanti. Assalamualaikum. Okey, Ustaz ada soalan 3 kuis lagi Ustaz? Ya, boleh saya bertanya sekarang? Boleh Ustaz, teruskan. Baik, bismillah, alhamdulillah, Okey, Allahumma baik. salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita serah kepada pengurusi majlis, insyaAllah. Okey. Tanya kepada pemenang-pemenang. Okey, Ustaz teruskan Ustaz. Teruskan soalan Ustaz ya. Baik, soalan saya yang pertama, yang ini kita tanya kepada parent mak ayah ataupun guru-guru SMK Seri Saujana, insyaAllah. Ustaz, boleh dengar saya? Boleh. Okey, soalan saya yang pertama, bilakah Okey, baik. Terus kepada Puan Sufian. Baik, bilakah tarikh usul membunuh Nabi dibuat di dalam Parlimen Quraisy? Bilakah tarikh usul membunuh Nabi dibuat dalam Parlimen Quraisy? Ada ke yang boleh jawab ni? Mari kita tengok tarikhnya. Ataupun saya bagi 2 pilihan tarikh lah. Saya tengok dulu. Oh, yang ni lambat sikit nampaknya keluar jawapan tu. Bilakah usul yang pertama membunuh Nabi oleh Parlimen Quraisy? 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Lagi? Okey. Lagi? Sikit lagi. Daishi Kika. Sikit je lagi tu. 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Sikit lagi tu. Safar dah betul. Tahun ke-14 kenabian pun dah betul. Sikit lagi tu. Ya, siapa lagi boleh sambung? Komen? Tukar tarikh sikit je. InsyaAllah. Kita masih lagi menunggu. Oh, kena 24 Safar. Jauh sangat tu. Last jawapan terakhir. Sikit je berbeza dengan 27 Safar tu. Sikit je beza dia. Usul membunuh Nabi SAW oleh Parlimen Quraisy berlaku pada 28 Safar. Jawapan dia adalah 26 Safar. Jawapan dia adalah 26 Safar tahun ke-14 kenabian. 27 Safar tu adalah tarikh Nabi memulakan hijrah lah, bertolak daripada Makkah. Baik. Jadi Ustaz, pemenang dia ni macam mana ni? Ya. Kita kira nak tengok pemenang dia macam mana ni. Ada satu Aini Azizan. Aini Azizan ada jawab 26 Safar. Boleh Aini Azizan. Cikgu nampak tak nama Aini Azizan? Nampak. Saya dah mentionkan dekat skrin dah. Ya, mungkin saya tercepat jawab tu kan. Okey, baik. So insyaAllah 26 Aini Azizan nanti akan dihubungilah untuk hadiah daripada pihak SMK Seri Saujana. Baik. Soalan yang kedua. Okey, tadi kita dah pakai tarikh, ini kita pakai bilangan anggota pula Di dalam usul tersebut, mereka telah berbincang dan melantik berapa ramai penjenayah berprofil tinggi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramaikan penjenayah yang telah dilantik? Normaliza Muhammad telah menjawab dengan jawapan yang betul, iaitu 11 orang penjenayah berprofil tinggi. Normaliza Muhammad telah jawab dengan tepat 11 orang penjenayah berprofil tinggi yang telah dipilih untuk membunuh Nabi SAW, tetapi perancangan mereka telah digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali takbir, Allahu Akbar. Semua komen Allahu Akbar. Okey, baik, kita dah pilih dah normaliza. Dan soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir berbunyi seperti berikut. Kali ini kita tanya nama pula. Kita tanya nama Siapakah
Jeng jeng jeng. Siapakah penunjuk jalan yang telah dipilih untuk memimpin Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah? Seorang lelaki yang bukan beragama Islam tapi mahir dengan jalan tersebut untuk membawa Nabi dalam peristiwa hijrah. Nama lelaki tersebut, siapakah namanya? Selepas Nabi bersembunyi di Gua Thur. Abdullah bin Mas'ud, lain, jawapan lain. Siapakah nama lelaki tersebut? Selepas 3 hari Nabi di Gua Thur, ada seorang lelaki penunjuk jalan. Namanya. Abdullah tu dah betul. Abdullah tu dah betul. Sikit lagi. Oh, susah juga soalan ni Abdullah bin Uraikid. Ya. Abdullah bin Uraikid dijawab oleh Ummi Kalthum binti Abdul Wahab. Abdullah bin Uraikid Al-Laythi, seorang penunjuk jalan yang mahir, bukan orang Islam tapi boleh dipercayai telah menemui Nabi di Gua Thur dengan membawa bersamanya kenderaan untuk bawa Nabi dalam peristiwa hijrah sebagai penunjuk jalan. Jadi kita dah pilih pemenangnya adalah siapa tadi? Cikgu? Ya, Ummi Kalthum binti Abdul Wahab. Baik. Terima kasih semua. Boleh sama-sama sekali #hijrah menuju syurga. Dan saya serahkan kepada saudara pengerusi majlis. Falyatafaddal mashkura. Tahniah kepada semua pemenang. Okey, baik. Terima kasih kepada Al-Fadil Piu Sufian atas soalan-soalan yang diberikan tadi. Jadi sebelum majlis kita berakhir pada malam ini, marilah sama-sama kita mendengar sedikit ucapan dan amanat daripada Puan Pengetua SMK Seri Sarjana. Jadi majlis menjemput dan mempersilakan Puan Wan Nur Aida binti Wan Nordin untuk menyampaikan ucapan. Dijemput dan dipersilakan. Tes. Dengar ke? Dengar Puan, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Ustaz Hafizan Afif bin Hamidi dan juga Cikgu Nur Ain Dasran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia penceramah jemputan pencetus ummah Piu Sufian bin Muhammad Isa, yang saya hormati barisan penolong-penolong kanan Tuan Haji Ramizu bin Ibrahim, Puan Syarifah binti Ismail, Puan Siti Zainab binti Ramnun, Puan Anida binti Samsuri, guru-guru kanan, kaunselor-kaunselor, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak SMK Seri Sarjana yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita dengan izin dan limpah rahmatnya hari ini dapat kita berkumpul untuk mengikuti program ceramah Ma'al Hijrah 1433 Hijrah tahun 2020 walaupun secara maya melalui YouTube channel Sarjana Channel. Alhamdulillah. Jadi saya mewakili semua guru dan murid SMK Seri Sarjana mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan Piu Sufian atas kesudian menerima jemputan pihak sekolah untuk berkongsi ilmu dan pengalaman Ustaz dalam majlis ilmu yang penuh barakah pada malam ni. Jadi saya harap ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi dapat dijadikan panduan dan iktibar kepada kita semua dalam kita meneruskan kehidupan pada hari-hari yang mendatang, yang mana kalau kita tengok masa ni kita pun sendiri tak tahu dan kita pun tak boleh nak jangka apa rencana kejadian lepas ni. Apapun saya harapkan dengan kehadiran tahun baru Islam 1443 Hijrah ini akan menjadi lebih bermakna dan sebagai pendorong semangat dan azam baru kepada seluruh warga sekolah, guru-guru maupun anak-anak yang saya kasihi untuk terus berusaha demi mencapai kejayaan yang lebih tinggi dalam kehidupan masing-masing serta meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita menggunakan peluang dan kesempatan yang ada ini dengan memasang azam dan iltizam untuk berusaha dengan lebih kuat di tahun baru hijrah ini agar kejayaan yang lebih tinggi dan impian yang mahu kita realisasikan mampu kita zahirkan dengan sempurna, insya-Allah. Jadi semoga 1443 Hijrah ini akan membawa sinar kejayaan yang lebih baik kepada kita semua berbanding tahun sebelum ini. Dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua guru panitia pendidikan agama Islam SMK Seri Sarjana yang telah betul-betul lumus menjayakan program pada malam ini
Dan saya pasti tanpa usaha, komitmen, pengorbanan masa dan tenaga daripada semua guru, program pada malam ini tak mampu kita adakan. Semoga usaha murni ini akan mendapat keredaan Allah dan ganjaran yang tertimpa daripadanya. Dan saya juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua guru dan anak-anak SMK Sri Sarjana, juga ibu bapa dan penonton-penonton yang lain kerana dapat meluangkan masa bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini walaupun kita adakan secara dalam talian. Jadi tahniah juga kepada pemenang-pemenang kuis. Saya dipahamkan ketiga-tiga pemenang kategori ibu bapa guru tadi rasanya ketiga-tiganya guru SMK Sri Sarjana. Tahniah cikgu, teruskan istiqamah. Jadi akhir bicara, salam al-hijrah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.